Tetapi dia juga menerima kecaman keras daripada penganut Yahudi kerana kawasan ini dipanggil sebagai The Old Jerusalem ataupun kawasan lama Jerusalem. Kawasan ini menjadi milik bersama Islam, Kristian dan juga Yahudi Ortodoks, Yahudi yang asal yang mengamalkan Zabur dan Taurat. Mereka orang Islam dan juga Kristian sama-sama menjaga kawasan ini. Kalau bentuk ini dibesarkan lagi, kawasan ini nanti keliling ni akan dibahagikan kepada 3. Masjid Al-Aqsa ini keliling dia ada 3 bahagian. Perkampungan Yahudi, Jewish settlement, perkampungan Christian settlement, dan Muslim settlement, kawasan Islam. Ada 3 kawasan agama di situ. Macam mana Zionis nak bom? Ini saya cakap tadi. Selamat setakat inilah setakat. Habis cikgu yang bom hari-hari itu apa? Yang kamu tengok dalam peta tadi kecil, Gaza tu, sekecil-kecil kawasan tu dibom sejak 1946. Hari ini dah 2023. Seinci pun tanah Gaza itu tak dapat diambil oleh Israel. Kamu nampak tak kehebatan semangat orang Palestin, semangat pejuang Brigade Izzuddin Al-Qassam mempertahankan tanah air dia. Walaupun kita kata dalam pepatah Melayu apa? Sekangkang kera je saya itu, tapi berjaya dipertahankan sejak 1946 sampai 2023 ni. Kamu bayangkan keimanan yang bagaimana yang ada dalam hati mereka, kepercayaan kepada Allah dan Rasul yang bagaimana mereka imani, sampai tanah yang kecil itu berpuluh-puluh tahun tidak dapat dirampas oleh Palestin. Saya nak bawa kamu semua mengembara pula pagi ni. Sebenarnya macam inilah, cikgu kongsikan satu perkara. Pada hari Ahad yang lepas, saya diberikan peluang. Dan saya anggap benda ni macam rezeki jugalah. Sebab nak dapat giliran nak tengok teknologi ni, VR, virtual reality ni, punyalah ramai orang yang beratur. Kemudian malam, pada satu malam, Ahad malam tu saya berpeluang untuk menggunakan VR tengok kawasan Masjidil Aqsa. Dan akhirnya saya ditunjukkan juga satu video yang ada di YouTube. Kamu boleh gunakan YouTube ini untuk tengok kawasan persekitaran Masjidil Aqsa yang menjadi rebutan 3 agama ini sekian lama. So pagi ini kita terbang sekejap ke Masjidil Aqsa untuk tengok secara pemandangan 360. Yang cikgu pakai VR tu, cikgu dibawa terbang dalam peristiwa Isra. Saya tak nak cerita lebih sebab tu teknologi orang dan kena bayar tiket untuk tengok benda tu. Ada peluang kamu dengar VR peristiwa-peristiwa besar Islam, ambil pulang pergi tengok. Sebab pengalaman setiap orang berbeza mengikut apa yang telah kita pelajari. Jadi cikgu berpeluang tengok Masjidil Aqsa juga secara VR, dibawa mengelilingi kawasan itu. Contohnya macam ni lah pemandangan tu. Okey? Okey? Ini adalah kubah As-Sakra yang kubah emas tadi tu lah. Baik. Kita bergerak sedikit. Ini pun bergantung kepada internet di kawasan sekolah kita ni. Okey, ini di kawasan hadapan kubah As-Sakra. Orang tu berjalan tu sebab ini adalah rakaman live yang dibuat, kemudian dijadikan video untuk buat 360 ni. Okey. Ini kawasan sekitar dia. Dataran inilah. Hari ini cikgu bagi tahu kamu dataran di kawasan Masjidil Aqsa ni hari ini penuh
dengan penduduk Palestin yang duduk di West Bank. Mereka solat hajat tak berhenti untuk saudara mereka yang terpisah di Gaza. Penuh. Yang kamu tengok diorang dapat solat Aidilfitri di Masjidil Aqsa, solat Jumaat, itu semua di kawasan Masjidil Aqsa ni, dan penduduk West Bank yang dapat. Bukan orang Gaza. Orang Gaza duduk di Gaza dan pisah, tak boleh rentas pun. Okay. Ini pemandangan dia lah, 360 ni. Kamu boleh tengok di YouTube. Ini kawasan dalam. Kita nak pergi tak tahulah lagi dalam keadaan bergolak ni. Selalunya orang ambil umrah ziarah boleh ambil singgah Palestin sekejap. Tapi sekarang susah lah. Okey, yang ini Masuk. Ada dekat situ. Okey, ruang bawah tanah ini dia bukan ruang-ruang yang biasa. Dia adalah Musallah Marwan, tempat di mana cikgu dah lupa. Tempat di mana dikatakan bahawa tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam bersama ibu Maryam. Okey. Ini semua sejarah-sejarah ni. Sebab itulah Masjid Al-Aqsa ni begitu bernilai kepada umat Islam. Kamu pernah tengok cerita Kingdom of Heaven? Tengok tak bila Balian Panglima perang salib itu tanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, what is the value of Jerusalem? Apa nilai Jerusalem ni sebenarnya? Sultan Salahuddin jawab apa? Nothing. Siapa jawab tadi? Nothing. Sultan Salahuddin jawab nothing. Tak ada apa-apa pun nilai dia. Tapi sebenarnya dia hanya berjenaka. Dia pusing balik, dia cakap dekat Balian, nilai dia adalah everything. Terlalu tinggi nilai dia kepada orang Islam. Okay? Nanti boleh tengok di YouTube. Cikgu bawa sikit-sikit, kamu terbang ke bumi Al-Aqsa ni. Okay? Ini Masjid Qibli. Inilah Masjid Aqsa punya Dewan Solat Utama. Dewan Solat Utama Masjidil Aqsa inilah. Saya tak pasti kamu pernah tengok ataupun tidak, tapi Dewan Solat ni pun pernah kena bom. Dewan Solat Utama ini pernah dibom. Dalam keadaan jemaah sedang solat di dalamnya, polis Israel masuk, polis Zionis masuk, tembak gas pemedih mata kat dalam masjid. Kita pedih mata nak bangun subuh nak pergi masjid. Betul? Lain level kita, lain dengan mujahidin kat sana. Masjid inilah. Okay. Ini arah kiblat. Baik. Tegap ni. Okey. Kubah ini dibuat oleh Khalifah Al-Malik sebagai tanda kawasan paling tengah Masjidil Aqsa. Maknanya dah diukur Masjid Aqsa ni paling tengahnya, kubah yang kedua, kubah yang kecil. Ini dibuat sebagai penanda saja. Yang ada peristiwa sejarah dalam sirah yang ini. Batu yang nak ikut Rasulullah. Okey, selesai. Cikgu bawa kamu ke situ.
Okey, ini keadaan Palestin ataupun Gaza yang sebenarnya sebelum dibom ni. Kamu tengoklah. Nanti. Ini bom kertas ke apa kan? Macam dekat rumah nenek kita berada tenang jalannya. Siap bawa bim lagi tu, nampak tak? Skuter. Bim. Cantik kan? Hari ni auzubillah min zalik. Okey? Ini yang sebelah kiri ni adalah peta lama Palestin. Ada nampak mana-mana perkataan Israel ke sini? Ada nampak mana-mana Freedom Nation of Israel ada ke sini? Yang saya nampak Palestine, Palestine. Ada perkataan Israel ke sini? Jadi mana datang sebenarnya Israel ni? Selepas cikgu sambung daripada kisah kalimat Khaybar Yahud itu, selepas Bani Nadir dan juga Yahudi di Khaybar itu kalah dalam peperangan menentang Nabi Muhammad, mereka memang tak ada negara. Kamu bayangkan berapa lama. Jadi dia memang bangsa yang tidak bernegara. Duduk kat negara-negara orang. Akhirnya hari ini cuba untuk menjadi tuan. Kalau nak disentuh isu kemanusiaan, community isu, inilah isunya. Macam mana orang luar invade, bukan masuk biasa, jajah negara orang lain. Ini isu dia. Pagi tadi saya dapat mengikuti perbahasan Parlimen Ireland. Saya tak tengok dah Parlimen Malaysia ni. Parlimen Ireland, mereka membincangkan keadaan. Kamu tahu tak yang terbaru ibu-ibu di Gaza buat apa? Mereka label anak masing-masing sekarang. Dia tak tag. Dengar. Kau belum kena label dengan mak. Kalau mak kau dah start label kau balik ni, kita tahu. Mungkin dia label kau malas lah tu kan. Kau makan, tu label lain. Tu label lain. Ni label budak-budak Gaza. Dekat tangan ada nama. Dekat kepala ada nama. Dekat badan ada nama. Dekat kaki ada nama. Kenapa? Kita tak boleh naung je slogan Free Palestine. Tak boleh, tak cukup mereka kata. Sebab ibu-ibu di Gaza dah start label badan anak masing-masing, takut dibom. Maknanya this is human genocide, penghapusan etnik, penghapusan manusia secara terang-terangan. Kamu tahu tak apa panglima perang Israel, Zionis Israel cakap? Serangan Hamas kepada kami telah pun berlaku dan kami akan bertindak balik kepada binatang-binatang ini. Mereka panggil penduduk Palestin itu binatang, human animal. Israel. Perkara ini bukan lagi perbincangan di kedai kopi. Ia dah masuk ke perbincangan parlimen-parlimen negara besar yang tak bersetuju dengan negara haram Israel. Mereka kata kita tak cukup dengan longga. Semalam juga saya melihat video Jeneral Angkatan Bersenjata Yaman telah pun melaungkan panggilan jihad yang mereka akan masuk membantu Palestin bila-bila masa. Tak pasti bila. Sebab keadaan sekarang apabila dilihat belakangan 2 hari ini,